Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita masih lagi menunggu kedatangan Syekh Ashraf daripada Mesir. Saya difahamkan beliau ada di Al-Ustaz dalam perjalanan. Mungkin beberapa minit lagi beliau akan sampai ke sini. Sebelum beliau sampai, kita ulang balik apa yang telah kita pelajari satu ketika dulu, lama dah lupa lah, iaitu tentang kenyataan Al-Imam Ibrahim Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala tentang ubat hati yang disebut dawa'u qalbin, ubat hati. Ubat hati kepada kita ada 5. Nombor 1, membaca Al-Quran. Baca Quran itu jadi ubat bagi hati kita. Hati kita kalau sakit kena berubat. Hati kita kalau sakit kena bagi sihat. Nak bagi sihat hati kena baca Quran. Tapi bukan baca saja, baca serta berusaha memahami tafsiran kepada ayat yang dibaca. Biar kita baca sikit tapi kita ambil faham walaupun satu ayat sehari, itu dia jadi ubat bagi hati kita. Nombor 2, mengosongkan perut. Yakni makan tak banyak, makan tak terlalu banyak, makan ala kadar saja. Agak kata kenyang berhenti. Jangan kali makan tak boleh nyawa, makan tak boleh nyawa, nak bernafas pun payah. Yang tu payah. Jadi kena makan yang tidak berlebihan supaya kita dapat hati yang dapat diubati. Kalau kita makan banyak sampai sengkak, lepas tu kita tidur nak bangkit pun payah. Makan malam banyak, tidur nak bangkit subuh pun payah, nak bangkit tahajud payah, subuh pun payah, tahajud lagi payah. Jadi orang yang berazam nak bangkit sembahyang subuh awal, orang yang berazam nak bangkit sembahyang tahajud awal, dia kena makan yang tidak berlebihan. Kalau boleh makan sikit. Dan di siang hari puasa. Kalau tak boleh puasa pun jangan makan berlebih-lebihan. Yang tu nak kena belajar. Nak kena belajar makan tak lebih. Salah satu cara nak bagi mudah, lauk tak sedap. Kalau lauk sedap, tak sadut habang lah makan lebih ke kurang, mesti lebih. Macam dalam kitab Ihya kita mengaji, Imam Ghazali kata, bila kita nak makan, seeloknya kita baca bismillah. Paling baik tiap-tiap kali suap. Tu dia kata. Siapa yang tiap-tiap kali suap boleh baca bismillah, fahuwa hasanun, dia adalah lebih baik. Kalau tak boleh tiap-tiap kali pun 2-3 kali suap bismillah, 2-3 kali suap bismillah. Mengaji tahu, tapi nak amai, saya ingat saya boleh amai masa pergi makan roti rumah Arab di satu kampung. Roti tu cicah kacang pui, tak sedap. Bismillah suap, bismillah suap. Boleh baca bismillah pasal roti yang kacang pui. Balik rumah kena dengan nasi
dengan tom yam ke, dengan gulai, dengan apa, bismillah hak mula pun terlupa lah, tambah hak tengah. Jadi kalau kita boleh baca bismillah sebelum makan itu yang terbaik, tapi nak amal payah. Jadi yang kedua, mengosongkan perut. Orang yang boleh puasa, kalau tak boleh puasa pun makan dia tak berlebih-lebihan, akan menjadi ubat kepada hati dia. Nombor 3, qiyamul lail. Ubat hati yang ketiga, melakukan sembahyang malam. Qiyamul lail ni maksudnya beribadat di malam hari. Qiyam maksudnya berdiri. Berdiri maksud sini bukan maksud berdiri terpacak tu. Berdiri sini maksudnya sembahyang. Quran kata qumil laila illa qalila ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddaththir ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai Nabi yang berselimut, hendaklah kamu qiyamul lail, melainkan sedikit. Qiyamul lail di sini yakni sembahyang di malam hari. Ada orang Wahabi belah sana, belah negeri jiran, main mengajak dia lu ustaz. Depa pasang sikit rakaman bagi saya dengar. Dia kata tak usah duk baca lah Yasin malam Jumaat tu. Tak ada nas, tak ada dalil. Dia kata orang jemput dia di belah Selangor, Kuala Lumpur, suruh dia pergi ceramah. Ceramah kuliah bulanan. Dia habang kat orang Kuala Lumpur, saya tak boleh pergi, melainkan ada satu malam saya kosong, iaitu malam Jumaat. Lepas pada tu orang yang panggil tu kata kami nak hari Rabu malam Khamis. Dia kata saya tak boleh pergi hari Rabu malam Khamis, saya boleh pergi hari Jumaat malam, hari Khamis malam Jumaat. Dia kata Khamis malam Jumaat tak boleh, masjid kami buat baca Yasin. Dia kata tukar Yasin pergi hari Rabu malam Khamis, saya nak pergi ceramah Khamis malam Jumaat. Dia kata duk buat baca Yasin malam Jumaat tu bukan ada dalil, bahkan dilarang kita buat ibadat tertentu malam Jumaat ni. Dia pun baca hadis Imam Muslim, la takhussu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali. Jangan kamu semua mengkhususkan malam Jumaat itu dengan qiyam daripada malam-malam yang lain. Diterjemah kata jangan khususkan malam Jumaat itu dengan sebarang amalan. Jadi baca Yasin Rasulullah larang malam Jumaat. Rasulullah tak bagi buat khusus malam Jumaat, melakukan amalan-amalan tertentu. Saya pun biasa jumpa hadis tu dan biasa jumpa huraian ulama. Ulama kata hadis tu bukan melarang kita melakukan bacaan-bacaan amalan pada malam Jumaat. Kenapa? Kerana qiyam di situ makna berdiri. Berdiri situ maksud semayang. Jangan kamu khususkan malam Jumaat dengan qiyamul lail. Sebagaimana kalau kita puasa hari Jumaat saja, hari lain kita tak puasa, hukum dia makruh. Hari Jumaat puasa. Tak mau bagi makruh puasa hari Jumaat, kena kembang dengan Jumaat Sabtu ataupun Khamis Jumaat. Maka tak makruh. Saja-saja pilih seminggu sekali hari Jumaat puasa, hari lain tak puasa, 6 hari lagi tak puasa, makruh. Kecuali kalau hari Jumaat itu hari yang memang dituntut secara khas, macam puasa hari Arafah dalam setahun, puasa hari Ashura berlaku pada hari Jumaat, berlaku pada hari Jumaat, puasa Arafah, puasa Ashura yang tu tak apa, puasa hari Jumaat. Tapi kalau tak ada puasa hari Arafah, Ashura, tak ada hari-hari apa saja, nak pilih seminggu sekali hari Jumaat puasa, 6 hari lagi tak puasa, hukum dia makruh. Sebagaimana dilarang kita puasa hari Jumaat saja tanpa kita kembang dengan hari lain, kalau larang, kalau buat juga makruh. Demikian juga qiyamul lail, main malam Jumaat sembahyang tahajud, 6 malam lagi tidur sampai ke subuh, berarti makruh. Jadi hadis tu larang, jangan hanya qiyamul lail semasa malam Jumaat, malam lain tak melakukan qiyamul lail. Jangan terjemah kata jangan buat sebarang amalan. Kenapa? Kerana ada hadis menuntut kita memperbanyakkan amalan pada malam dan hari Jumaat. Satu amalan, nama amalan itu ialah berselawat. Aksiru minas salati wassalami alayya fi lailatil gharra wal yawmil azhar.
perbanyakkan salawat dan salam ke atas aku pada malam dan hari Jumaat. Berarti salawat bukan saja tidak dilarang, bahkan dituntut kita perbanyakkan pada malam dan hari Jumaat. Menunjukkan qiyamul lail di sini maksudnya sembahyang malam. Jadi salah satu daripada amalan untuk memperelokkan hati kita yang ketiga iaitu qiyamul lail, bersembahyang di malam hari. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Bila masuk waktu dia, lepas sembahyang Isya. Bila berakhir waktu dia, masuk subuh. Jadi lepas sembahyang Isya, kita sembahyang ba'diyah Isya, kita dah melakukan qiyamul lail. Kita tidur, bangkit pula tengah malam, akhir malam, sembahyang tahajud ke, sembahyang sunat witir ke, sembahyang sunat taubat ke, sembahyang sunat hajat ke, sembahyang tasbih ke, sebarang yang kita sembahyang. Tak mau sembahyang sunat, kita nak qada 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pukul 5 pagi, silakan. Maka nama dia qiyamul lail, melakukan sebarang sembahyang bermula daripada lepas isya sampai subuh, nama dia qiyamul lail. Qiyamul lail ni ubat bagi hati kita. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kalau kita rajin 4, 6, 8, 10, 11. Kalau kita rajin 11 rakaat, 8 rakaat sembahyang tahajud atau sembahyang yang lain, 3 rakaat lagi sembahyang witir, campur jadi 11. Itu kalau kita rajin tiap-tiap malam buat 11 rakaat. Kalau kita rajin lagi, tambah, terpulang banyak mana. Kata Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, rajin lagi, kata buatlah banyak mana pun mengikut kemampuan masing-masing. Yang penting jangan menjejaskan aktiviti kita di siang hari. Kalau kita jenis kerja pejabat, malam pulun memang tahajud banyak, siang pergi tidur di pejabat, itu tak ada. Kita jadi cikgu, malam kita qiyamul lail banyak rakaat, siang kita jadi cikgu syahri, tak ada. Mayang kita tu jangan menjejaskan ibadat kita di siang hari. 2 rakaat sekurang-kurangnya. Tu ubat hati. Ada orang dia kata, saya memang payah jaga, saya ni jenis tidak mampu. Tidak jaga cekah. Tidak jaga cekah. Niat tiap-tiap malam. Setahun duduk niat nak malam tahajud, tak pernah jaga. Dapat pahala niat setahun. Bagi orang yang jenis payah jaga, dia kena niat. Niat tak jaga juga, dia kena dapatkan pahala sembahyang tahajud dengan bersembahyang Isya serta subuh berjemaah. Barang siapa yang sembahyang Isya secara berjemaah dapat pahala seumpama qiyamul lail separuh malam. Barang siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah dapat pahala macam qiyamul lail seluruh malam, sepanjang malam. Sembahyang Isya setengah, sembahyang subuh setengah, campur 2 tu jadi 1. Kata dalam sebahagian kitab, antaranya kitab yang berjudul Salatul Jamaah fi Daw'il Kitab wa Sunnah wa Siyaris Salihin. Dalam kitab tu dia kata, sembahyang subuh Isya secara berjemaah dapat pahala setengah, sembahyang subuh lagi jemaah campur dapat pahala lagi setengah, macam kita qiyamul lail sepanjang malam. Walaupun kita tidur tak bangkit langsung, kita dapat pahala sembahyang malam ataupun qiyamul lail sebanyak sepanjang malam dengan kita memelihara 2 jenis sembahyang itu secara berjemaah, iaitu Isya dan subuh. Ada orang tanya, dia kata sembahyang tahajud ni dengar orang duk mengajak, kata kena tidur dulu lepas tu baru bangkit. Macam mana kalau orang tu tak tidur langsung ataupun dia tidur tak lena? Kalau kita tidur dulu bangkit, boleh sembahyang tahajud. Syarat dia kena sembahyang Isya dulu. Kita tidur sebelum Isya, bangkit sembahyang Isya dulu, sembahyang tahajud. Jangan tak sembahyang Isya, sembahyang tahajud Isya buah belakang, tak betul. Kerana masuknya sembahyang tahajud itu setelah sembahyang Isya dan setelah tidur. 2 syarat orang nak sembahyang tahajud. Yang pertama lepas sembahyang Isya, yang kedua lepas bangkit tidur. Kata dalam kitab Hasyiatul Jamal ala Manhajut Tullab ataupun ala Syarh Fathul Wahhab, dia kata sedemikian.
Jadi kita sembahyang tahajud lepas sembahyang Isya. Sama ada kita sembahyang Isya lepas maghrib, macam kita sembahyang selalu pukul 8.40 masuk waktu Isya, lepas tu kita tidur bangkit tengah malam sembahyang tahajud, ataupun kita tak sembahyang Isya lagi, kita tidur dulu lepas maghrib, tidur dulu, letih, tidur dulu, lepas tu bangkit pukul 5 pagi sembahyang Isya dulu, lepas sembahyang Isya sembahyang tahajud, boleh juga. Tapi jangan duk rajin buat lagu tu. Lama-lama sekali letih tak apa, tiap-tiap malam sembahyang Isya pukul 5 pagi, tu tak apa bagus. Menurut 3 mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, sembahyang Isya afdal sembahyang di awal waktu. Menurut mazhab Hanafi tengah malam, sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari dan lainnya. Jadi kalau orang tanya kita nak sembahyang Isya waktu mana bagus, paling bagus awal waktu. Dan sebahagian kitab hadis menyatakan barang siapa yang tidur sebelum Isya kurang khilaful aula, bercanggah dengan yang lebih baik ataupun makruh. Dan barang siapa yang berjaga lepas Isya, hukum dia makruh juga. Hak tidur sebelum Isya ni jarang jumpa. Hak jaga lepas Isya bercambah. Kalau rumah tu 100 buah, 99 buah ataupun 100 tu semua berjaga lepas Isya. Mana ada orang di kalangan kita lepas sembahyang Isya boom tidur terus, pukul 9 malam tidur lah. Tak ada. Yang ada pukul 11, pukul 12, pukul 1 ada. Tengok Gusti tidur pukul 1 ada. Pasal tengok TV. Zaman dulu tak ada TV, tu yang boleh tidur awal. Zaman lah TV ada, nak tidur nak kena bermuzakarah dengan TV tu dulu. Akhirnya kita tengok TV, kita bangun tidur pukul 12. Tu yang payah jaga. Orang yang tidur sayuk, bangkit sayuk, payah nak bangkit awal. Jadi dalam kitab hadis kata, dalam syarah Sahih Bukhari, dalam kitab syarah Syamil Muhammadiyah, barang siapa yang berjaga, yang tidur selepas maghrib, barang siapa yang tidur sebelum sembahyang Isya, hukum dia makruh. Barang siapa yang berjaga lepas Isya, hukum dia makruh, kecuali kalau dia berjaga untuk perkara yang bermanfaat. Berjaga untuk mengaji, berjaga untuk dengar ceramah, berjaga untuk tengok gambar yang ada manfaat, berjaga untuk sambut tetamu yang mai ziarah rumah kita, yang tu silakan, tak makruh. Jaga saja-saja tak ada manfaat, tengok gambar pun tak apa ada manfaat, hanya tu hukum dia makruh. Tetapi sudah tidak diamalkan zaman sekarang. Kenapa kita dituntut tidur awal? Supaya kita bangkit awal. Lah kita tak ada bangkit awal, masa kita tidur sayuk ke 11, 12 tidur. Duk biasa dah 30 tahun. Malam ni baru nak mula, je nak bergulin. Ustaz kata elok tidur pukul 9, malam ni aku nak mula tidur pukul 9. Habis-habis malam Isya naik tidur atas katil bergulin. Pukul 1 boleh tidur. Saya tak biasa. Musin kot no, musin kot ni, lipok tak beraya. Macam saya cerita hari tu lah. Hindu pian ambil pingat, orang ajak cara angkat tangan depan Sultan, dia pergi angkat tangan depan Tok Kong. Dia duduk biasa angkat depan Tok Kong, dia lagu lain. Jadi kita duduk biasa tidur sayuk, dia nak mula tidur awal, payah. Tapi itulah kenyataan yang ulama sebut, iaitu makruh berjaga lepas Isya, melainkan kerana sesuatu yang bermanfaat. Kalau seseorang tu nak sembahyang tahajud, tiba-tiba dia tak lena langsung nak sembahyang juga, maka sembahyang itu jadi qiyamul lail, sembahyang malam. Sembahyang tahajud tidur dulu, kalau tak tidur jadi qiyamul lail. Ada satu kitab nama dia fi Daw'il Kitab was Sunnah, kaifa tusbihu ghaniyan wa sa'idan fi Daw'il Kitab was Sunnah. Bagaimana anda nak menjadi orang yang bahagia dan kaya? Kaifa tusbihu ghaniyan wa sa'id. Bagaimana anda nak menjadi orang yang kaya dan bahagia menurut panduan Al-Quran dan hadis. Formula nak jadi kaya kata dalam kitab tu, dan bahagia. Kaya saja tak bahagia tak jadi. Salah satu disebut dalam kitab tu 2 juzuk bahas tentang qiyamul lail. Qiyamul lail ni akan mengundang kebahagiaan kepada kita. Kalau kita boleh tidur bangkit sembahyang malam, nama dia sembahyang tahajud. Tak tidur nak sembahyang di malam hari, nama dia qiyamul lail. Dua-dua tu boleh.
Jadi amalan yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu dapat hati yang sihat, amalan ketiga ialah qiyamul lail. Amalan yang keempat ada kaitan dengan yang ketiga. Yang keempat at-tadarru'u bis sahar. Berdoa merintih di waktu sahur, baca doa waktu sok adalah ubat hati. Waktu sok tu mula bila? Bermula daripada tengah malam. Habis waktu subuh. Waktu sahur mula tengah malam. Jangan sampai setengah orang dia kata aku jenis tak lalu makan, kalau puasa ni makan sok aku tak lalu. Mangkit tengah malam aku tak boleh pi. Lepas tu aku nak makan sok awal. Bila pergi apa? Habis tarawih. Habis tarawih dia pulun makan pukul 11 malam. Makan jong kodok lah, anu lah ni. Tidak dia bangkit subuh. Aku tiap-tiap malam makan sok pukul 11 lah. Tak jadi. Itu makan syok, bukan makan sok. Masa makan sok tak masuk waktu ni. Masuk waktu sahur tengah malam. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi kata, waktu sahur bermula daripada nisful lail, separuh malam, akhir waktu subuh. Paling baik waktu sahur ni ialah dekat-dekat nak subuh. Yang kita duk mengaji waktu imsak, sebelum imsak 10 minit, 15 minit sebelum subuh. Sebelum tu kita makan. Dalam hadis kata, jarak antara waktu makan sahur dengan waktu subuh 50 ayat. Kadar membaca 50 ayat. Itu lebih kurang 15 minit sebelum subuh ataupun 10 minit sebelum subuh kita berhenti waktu sahur. Ulama sebut waktul imsak, waktu menahan diri daripada melakukan perkara membatalkan puasa. Ada seorang maulana dia panggil duduk di Kelantan tu, dia kata bid'ah baca duduk beramal waktu imsak. Tak ada waktu imsak. Tu hak belah Kelantan. Hak belah utara ni pula tulis dalam surah Abang Mingguan Malaysia satu ketika dulu, dia kata sekiranya kita tengah makan sahur, tiba-tiba kita dengar subuh berambang, nasi ada dalam pinggan, perhabis. Sambung perhabis dah. Nasi dah tengah pinggan lagi, rombang subuh, makan lagi dia kata. Lepas tu dia kata tak boleh makan dah. Siapa kata? Tok guru orang lama duk kata tu. Nak ikut orang lama kan nak ikut hadis dia kata. Hadis kata boleh makan lagi. Depa kata orang tua abang, orang tua tu dengan hadis mana lebih kuat? Mengaji langsung abang celaru kita. Akhirnya saya pun kaji tengok hadis tu. Main mana dia ambil petua lagu ni. Bukalah hadis tu ada sungguh. Makan tengah makan, orang bang boleh makan lagi perhabis. Ada dalam mulut boleh telan, ada dalam pinggan boleh perhabis. Tapi ulama kita hurai lagu lain. Ulama kita hurai kata bang situ bang yang pertama, bang gerak, bukan bang subuh. Ulama kita kata memang ada hadis bang boleh makan lagi. Bang yang pertama bang gerak. Kalau subuh pukul 5, pukul 6, bang pukul 5 memang boleh makan. Nak tu memang boleh. Tambah 3 pinggan je boleh. Saya tak masuk subuh ni. Dia pergi berhurai kata hadis tu hadis bang subuh. Celaru terus. Baik itu yang mengaji tak boleh mengaji kat surah abang. Tak boleh mengaji kat apa Facebook, kena mengaji mengadap. Boleh tanya. Surah abang tak boleh tanya. Jadi itu hak belah utara dia tulis gitu. Satu ketika dulu macam-macam petua pelik-pelik keluar. Boleh qasar jamak walaupun tak musafir, tu keluar baru lah. Macam-macam. Jadi kalaulah kita mengaji bab qiyamul lail kalau bab makan sahur masuk tengah malam kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu'. Baru ni pula orang tanya. Dia kata hadis kata paling bagus kita berdoa, semayang dan sebagainya, istighfar apa semua 1/3 malam yang akhir. Setiap malam Allah Ta'ala rahmat Allah itu dekat dengan orang yang melakukan ibadat pada 1/3 malam yang akhir. Dan Allah Ta'ala tawarkan siapa nak minta ampun aku nak ampun dosa dia, siapa nak memohon aku nak bagi permohonan dia dan sebagainya sampai subuh. Dia tanya bila bermulanya 1/3 malam yang akhir itu dan bila berakhirnya 1/3 malam yang akhir itu. Saya tengok dalam
kenyataan ulama ada dua pendapat. Cuma pendapat pertama ni lebih kuat dan saya cenderung kepada pendapat pertama, iaitu malam itu kira daripada tenggelam matahari, daripada maghrib berakhir jam malam apabila terbit fajar, iaitu waktu subuh. Bila kita kira daripada maghrib sampai subuh, ada 11 jam lebih. Maghrib lah berapa? 7 apa? 7.30? 7.31, 7.30 lah kita kata. Subuh 6.10 kita kata, 6-7 minit. Berarti daripada 7.30 sampai 6.10 minit ada 11 jam lebih. 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6. Berarti 10 jam 40 minit. Okey, 10 jam 40 minit kita bahagi 3. Lepas bahagi 3, 1/3 yang pertama dengan kedua campur, 1/3 yang berbaki itulah 1/3 malam akhir. Berarti kalau maghrib 7.30, subuh 6.10 minit, waktu tengah malam 1/3 malam tu bermula lebih kurang 2.35 pagi sampai pukul 6.10 minit. Barang siapa yang boleh mangkit 2.40, 3.40, 4.40, pukul 5, 5.40, pukul 6, 6.05 minit, maka dia masuk dalam 1/3 malam yang akhir. Waktu tu waktu doa mustajab. Waktu tu waktu curahan rahmat banyak. Kerana sebahagian besar orang sedang mengeroh, kita boleh mangkit baca doa sepatah doa. Walaupun kadang-kadang mangkit tu tak boleh sembahyang. Jangan mangkit kencing tidur balik sudah. Dia kata aku qiyamul lail tak. Tahu nak aku mangkit pergi kencing tidur balik. Tu tak nama qiyamul lail. Jadi kalau kita rajin sembahyang bagus. Tak rajin sembahyang kita baca doa saja. Kunci jam, celak mata, baca doa. Waktu tu waktu doa mustajab. Jangan kita biar berlalu tiap-tiap malam kita tak baca doa pada waktu tersebut. Mula bila 2.30 pagi, 2.35 minit pagi sampai pukul 6 pagi, sampai pukul 6.10 minit sampai bang subuh. Bila-bila masa kita baca doa, nama dia waktu 1/3 malam yang akhir. Hadis kata setiap malam doa mustajab. Ada waktu bila tak tahu. Mungkin pukul 12 malam, mungkin pukul 1 pagi, mungkin 2, 3, 4, 5, 6. Barang siapa yang baca doa bertembung dengan waktu tu, mesti doa dia Allah makbul. Tawaran itu setiap malam sepanjang tahun seumur hidup. Tiap-tiap malam ada waktu doa mustajab. Hadis Imam Muslim menyatakan sedemikian. Jadi kita semua ada hajat masing-masing. Kawan ni hajat dia nak murah rezeki, kawan ni hajat dia nak sembahyang khusyuk, kawan ni hajat dia supaya anak dia mengaji pandai, kawan ni hajat dia supaya orang hutang dia bayar. Dia hutang orang tak bayar tak apa. Saya ni dia kata orang duit orang hutang, kawan hutang tak pernah bayar. Hajat kita macam-macam. Jadi kita baca waktu tersebut. Oh saya tak kerti nak baca doa. Nak baca doa tak kerti. Nak reka tak kerti. Hajat tu ada, tak kerti nak baca doa. Ambil Rasulullah baca doa tahajud. Rajin saya tulis doa tahajud 12 doa. Rajin baca ke semua. Tak rajin baca nombor 6 saja. Nombor 6 tu paling ringkas. Tak kerti juga tu tulis Arab. Saya tak kerti bahasa Arab. Baca bahasa Melayu, terjemahan ada. Yang penting bagi tiap-tiap malam itu ada waktu kita baca doa. Kalau kita boleh semayang dengan baca doa, itu paling baik. Tak boleh semayang dengan sebab kita letih, tak larat, paling kurang baca doa. Bila waktu itu? Daripada sepanjang malam, daripada maghrib sampai subuh. Bila-bila masa, terutama pada 1/3 malam yang akhir, iaitu 2.30 pagi sampai pukul 6 pagi, pukul 6.10 minit pagi sampai masuk subuh. Bila-bila masa waktu qiyamul lail. Ada ulama kata, saya sebut dah hari tu, waktu 4 waktu dalam sehari semalam kena ambil berat. 1 sebelum subuh, 1 selepas, yang kedua selepas subuh sampai terbit matahari, yang ketiga mai dah. Yang ketiga waktu sebelum maghrib, yang keempat maghrib sampai isya. Alhamdulillah Syekh telah datang, jadi kita sambung akan datang. Allahu a'lam.
انتهيت من الدرس. أنا زرتكم في الشعب الجعفرية منذ سنوات. أنا كنت أدرس تحت منذ سنوات. لا مع الزملاء يعني مش لا عادي، إلى 5 نفر تقريبا. محادثة شوي وبعدين قصيرة حتى كانت 10 يمكن 10 وزيد. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dihadiri oleh tetamu daripada Bumi Azhar, daripada Universiti Al-Azhar Mesir, tempat saya mengaji dulu. Saya mengaji dulu duduk lintas aku tepi tempat dia, tapi tak kenal dia di sana, mai kenal di sini. Saya mengaji setengah, tuang setengah, tumpah setengah. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita dihadiri oleh salah seorang daripada guru Quran yang hafal Quran, yang mengajak di Syekh Saleh Al-Ja'fari rahimahullah ta'ala. Jadi sebelum itu saya وقبل أن نستمع إلى كلام شيخنا شيخ أشرف حفظه الله تعالى فأرحب بحضوره إلى هذا المكان. وقد ترددت كثيرا حينما كنت في مصر إلى مسجد الجعفري، واشتريت بعض الكتب من مكتبة دار جوامع الكلم، وحضرت صلاة التراويح خلف الشيخ عطية، واستمعت كلام بعض الكلمات من شيخ عبد الغني ابن الشيخ صالح الجعفري حينما كنت مقيما في مصر في التسعينات، أول 91 حتى 2001، في مدة 10 سنين كنت هناك. وأنا ترددت إلى العشيرة المحمدية من الشيخ محمد زكي إبراهيم، وأخذت العهد منه، وكثيرا زرت دار جوامع الكلم للاستفادة من بعض الكتب القيمة. وحينما زرت مكة المكرمة وزرت الشيخ سعيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله تعالى، وهو تلميذ من تلاميذ شيخنا الشيخ الجعفري، سمعت مدحه للشيخ الجعفري وأعطاني بعض الكتب والمؤلفات التي استفدت منها حتى الآن. فالآن أرحب بفرع من أصل كريم، يعني من أبناء شيخ صالح الجعفري، إمام كبير، إمام من كبار العلماء الأزهر، وإمام وخطيب بالجامع الأزهر. فأرحب بحضوره، وأريد أن يلقي المحاضرة والتوجيهات والنصائح لنا، ونريد أن نستمع القصيدة الجميلة التي ألفها شيخ صالح الجعفري، وبعض القصائد التي يريد أن يلقي إلينا في هذا الصباح المبارك. فجزاهم الله خيرا كثيرا، وللوفد المرافق له، ونرجو أن تكون هذه اللقاءات ليست لقاء واحدة فقط، ونرجو أن تتكرر الزيارات واللقاءات في المستقبل القريب من الوقت بإذن الله عز وجل. فالآن أترك هذه الفرصة وهذا الوقت المبارك لنستمع من محاضراته وبعض النصائح منه وقصائده، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر،
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي التوراة والإنجيل يتلى ثناء الله جاء على محمد وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش 10 على عبد يصلي على محمد وفي 100 يصلي الله 1000 فعجل بالصلاة على محمد. صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين وعلى صحابتك الجادين المجدين المجتهدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المحترم فضيلة الشيخ محمد أمين الدين، المحترم أستاذ زكريا، محترم أستاذ محمد نظام، عم مهدي، الحضور الحاضرات خوفا من الخطأ والنسيان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. قبل أن أدخل في الكلمة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Syekh memulakan ucapannya dengan Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Nabi SAW. Kemudian beliau menggalakkan kita rajin baca salawat kepada Nabi SAW. Barang siapa baca sekali, Allah Tuhan kepada Arash bersalawat kepada kita 10 kali. Dan barang siapa bersalawat 100 kali, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepada kita 1000 kali. Dan Syekh memulakan dengan hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi: Al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha i'talaf wama tanakara minha ikhtalaf. Roh-roh itu umpama tentera. Barang siapa yang telah berkenalan sebelum kelahirannya dulu di alam roh dulu, maka di dunia dia akan menjadi orang yang bersatu. Dan barang siapa yang bercanggah, yang tidak mengenali di antara satu sama lain sewaktu sebelum dilahirkan di alam roh dulu, maka di dunia mereka akan berselisih dan berpecah. مولانا الشيخ صالح الجعفري رضي الله عنه وأرضاه قال في هذا الحديث: الأرواح المتحابة. في عالم الذر لما خلق الله الأرواح وقال لهم في عالم الذر وقال لهم: ألست بربكم؟ اهتزت الأرواح وقالوا بلى. فمن تلك اللحظة الأرواح المتحابة اجتمعت في هذه الدنيا وتقاربت وتحابت، والأرواح المتنافرة جاءت إلى هذه الدنيا وتنافرت ولم تتفق. Ia menyatakan sewaktu kita dicipta di alam zarrah dulu, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Maka roh menjawab, ya engkau, bala, ya engkau adalah Tuhan kami. Dan ketika itu roh yang bersatu, roh yang saling cinta menyintai di antara satu sama lain, maka apabila mereka lahir di atas muka bumi, mereka akan jadi orang yang berkasih sayang. Dan roh yang saling tidak menyintai di antara satu sama lain pada ketika dulu, maka bila melahir di atas muka bumi, mereka akan jadi orang yang saling menjadi orang yang saling tidak berkasih sayang dan berpisah dan bercanggah di antara satu sama lain. مولانا الشيخ عبد الغني صالح الجعفري كان عنده فلسفة في شرح هذا الحديث. قال: لما عبر عنها بالجنود؟ الأرواح جنود. قال: الجندي لما يتميز به من الانضباط وسماع الكلام والحركة تبع الأوامر. فالأرواح المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من عالم الذر لما جاءت إلى هذه الدنيا ساقت أجسادها إلى مواطن الصالحين وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتقاربت وتحابت. Syekh Abdul Ghani, anak kepada Syekh Saleh Al-Ja'fari rahimahumullah ta'ala, berkata ketika menghuraikan hadis ini, apakah hikmah Nabi SAW menggunakan perkataan junud, perkataan tentera, roh-roh itu umpama tentera.
Kerana tentera ini adalah satu pasukan yang biasanya bergerak dan diam melakukan tindakan menurut perintah ketua kepada kumpulan tersebut. Maka demikian juga roh yang mengikut arahan Allah dan Rasul, mereka saling menyintai di alam dahulu. Di dunia mereka akan menjadi orang yang saling menyukai di antara satu sama lain dan suka menghadirkan diri dalam majlis-majlis pertemuan dan perhimpunan orang-orang yang saleh dan akan cinta kepada orang-orang yang baik sekiranya mereka merupakan tentera yang patuh kepada perintah kepada jenderal tentera tersebut. هذه مقدمة للموضوع. لما أتينا في الطريق أنا وأستاذ زكريا قال نحن نذهب عند الأستاذ أمين الدين وهو أزهري. أنا رأيته في مصر عدة مرات لكن ما أتذكر يعني. فلما جيت هنا أول ما رأيت وجهه قال تذكرت. فهذا تعرف أرواح قديم. شيخه مولانا الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم وهو شاذلي الطريقة. تجمعه مع شيخ مولانا الشيخ صالح الجعفري عدة روابط. الرابطة الأولى الأزهرية، أنهم هذا أزهري وهذا أزهري. الرابطة الثانية أنهما من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سيدنا مولانا الحسين، هذه الثانية. الثالثة السند في الطريق إلى الشاذلية إلى سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرابطة الرابعة التي اتحد فيها في المعاصرة في نفس العصر كان مولانا الشيخ صالح الجعفري علامة على التصوف في قلب الجامع الأزهر الشريف، التصوف الشرعي الذي لا شبهة فيه. مولانا الشيخ زكي الدين إبراهيم محمد زكي الدين إبراهيم كان من أصحاب السطوة القوية في الدفاع عن التصوف بل وفي محاربة البدع في التصوف من داخل بيت التصوف، حتى أن بعض مشايخ الطرق كان بينهم مشادات معه لأنه كان عنده غيرة على التصوف، كان عنده النقد الذاتي للتصوف وله كتب في منتهى القوة وفي منتهى العظمة عن التصوف، كلمة الرائد وغير 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 كثير من المؤلفات والمصنفات. يعني انتهج المنهج العلمي السليم السديد الذي ينشأ به متصوف متعلم. لأنه نحن في هذا الوقت وفي هذا الزمان التصوف ليس التصوف فقط، الإسلام كله يحارب حربا شعواء، لا مخرج من هذه الفتن ولا مخرج من هذه الكوارث إلا بالعلم. فكان مولانا الشيخ زكي الدين إبراهيم ومولانا الشيخ صالح الجعفري كان ينادي للصوفي بأن يتعلم، فيقول مولانا الشيخ صالح الجعفري رضي الله عنه وأرضاه العلم روح للفتى وبغيره جسم ثوى. يعني بدون علم كما قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه الناس بهائم ولن يخرجوا من البهيمية إلى الإنسانية إلا بالعلم. Panjang dia ceramah. Saya pun nak tangkap tak mana tu. Dia kata dalam perjalanan tadi Ustaz Zakaria bagi tahu dia kata, saya ni mengaji di Mesir juga. Dia tak apa boleh bayang. Lepas tu bila dia sampai dia kata biasa jumpa juga di sana. Dan kebetulan guru dia dengan guru saya ni dah lah duduk dekat-dekat, masjid depa tak jauh mana. Dan mereka ada pertalian. Yang pertama sama-sama belajar dan hidup dalam masjid dan Universiti Al-Azhar. Yang kedua-dua guru dia dengan guru saya ni kedua-dua keturunan Rasulullah, keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Yang ketiga mereka adalah orang-orang yang terkenal di sana sebagai orang-orang yang beramal dengan ilmu tasawuf. Setelah akidah mereka sama, iaitu Asy'ariyah ahli sunnah, mereka adalah golongan yang mempertahankan tasawuf daripada serangan musuh-musuh di luar dan memperbersihkan dan memperbaiki golongan-golongan yang terlibat dengan tasawuf yang mendakwa golongan ahli sufi yang ada perkara-perkara bid'ah yang bercanggah. Lagi mereka berdua ni saling berganding bahu di dalam mempertahankan tasawuf daripada serangan musuh
dalam masa yang sama mereka adalah orang yang berusaha memperbaiki dan memperbetulkan kesilapan-kesilapan yang berlaku di kalangan orang-orang yang mendakwa terlibat dengan tariqah sufiyah. Dan ada beberapa kitab yang mereka karang, yang Syekh saya karang itu salah satunya Kalimatul Raid dan sebagainya. Dan dengan persamaan tersebutlah Usulul Wusul dan sebagainya. Dan mereka berdua menyeru orang-orang yang nak mengamalkan ilmu tasawuf ni agar menuntut ilmu. Dan orang-orang yang mengamalkan tasawuf tanpa ilmu seumpama tubuh badan yang tidak ada roh. Sebagaimana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, manusia ni umpama binatang, dan bagi nak mengeluarkan diri manusia daripada umpama binatang hendaklah mereka menuntut dan mengamalkan ilmu, maka bertukarlah mereka daripada binatang menjadi kepada manusia yang hebat, bahkan seperti mana para malaikat. فالوصية لنا أن نعمل تحت الراية الأزهرية الوسطية. أولا فقهها المذاهب الأربعة، عقيدتها عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة. الأخلاق فيها علم التصوف النقي الخالي من الشوائب والخزعبلات. Dia berpesan supaya kita berpegang dengan akidah yang sama, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Dan ulama Azhar berpesan berpegang kepada mazhab yang 4. Mereka membuat kajian dan pembelajaran yang tinggi dalam mazhab 4. Dan apabila pelajar di sana selesai belajar mazhab yang 4, mereka pulang ke negara mereka masing-masing membawa mazhab yang diamalkan di negara masing-masing, seperti mana kita di Malaysia dengan mazhab Syafi'i. Kemudian di sudut akhlak disuruh diajar supaya mereka mempelajari dan mengamalkan tasawuf yang murni, yang suci, yang bersih, yang tidak bercampur dengan amalan-amalan yang buruk, yang khurafat dan bid'ah yang berlaku di sudut sebahagian daripada mereka yang mendakwa sebagai ahli tasawuf. اليوم أنا ما جئت متكلم، فقط جئنا للتعارف في هذا المكان الطيب المبارك، وإن شاء الله سوف تكون زيارات كثيرة بإذن الله. نسأل الله تبارك وتعالى القبول. Dia kata saya bukan nak bercakap banyak, saya nak berziarah supaya menghubungkan silaturahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ziarah dan pertemuan kita serta amalan kita yang baik. Kita dengar qasidah daripada Ustaz Nizam dulu, lepas tu Ustaz ni. Yang ketiga kita nak suruh siapa? Pak Ngah buat qasidah tu. Fadhal Ustaz. Ada kerusi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah qasidah yang akan dibacakan adalah qasidah berkenaan syama'il Nabi SAW yang akan dicampurkan dengan qasidah Ja'fariyah insyaAllah dengan bahasa Melayunya. Mudah-mudahan memberi faedah fahaman pada kita tentang sifat Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam alaihi. Rindunya kami kepada bumi Madinah takkan terubah walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati
hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Rawdatul Jannah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. يا معدن الأنوار يا منبع الأسرار يا خيرة الأخيار يا خير خلق الله يا أكحل العينين يا سيد الكونين يا ثاني الاثنين يا خير خلق الله. الله 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 Rasulullah. Matanya yang terang sangat suka bercela, nampak yang di belakang dan depannya serentak. Jinjang tengkok Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. يا ناصر الإسلام بالسيف والإقدام يا واصل الأرحام يا خير خلق الله. الضب ماذا قال يا شهد له في الحال بأنك المفضال يا خير خلق الله. الله 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 برسول الله. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah
الله الله حبيبي رسول الله في كفك الغالي تسبح العالي حصباء بمقالي يا خير خلق الله غزالات الوادي نادت على الهادي اضمن لي صيادي يا خير خلق الله 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 حبيبي رسول الله dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram, tulang baginda kemas saling kuat menggenggam, Rukanah tertewas lalu memeluk Islam. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. جاءت لك الأشجار تمشي بلا استقرار تسترك مثل الدار يا خير خلق الله والجيش يلقى الماء من كفك السحاء تفوق للأنواء يا خير خلق الله. الله 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 rambutnya ikal mayang tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. أتيت بالقرآن ذي الحكم والإتقان نورت للأكوان يا خير خلق الله يا وجهك الوضاء يضيء للظلماء كالشمس في الأحياء يا خير خلق الله. الله 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 Allah. Helaian bulunya tetapkan terus wujud, hanya belasan uban memikirkan surah Hud. Umpama pedang jago, hidung baginda mancung, dipandang dari jauh kening seakan bersambung. Allahu 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 Allah Allahu Allah
حبيبي رسول الله. يا صادق الأقوال يا طيب الأفعال يا صفوة المتعال يا خير خلق الله يا رحمة الرحمن للإنس ثم الجان في سائر الأزمان يا خير خلق الله. الله 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 nafas berbau wangi semerbak kasturi, sukakan bersugi yang busuk dihindari, tak pernah menguap berkat cucian hati, takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. يا صادق الوعد جاءوك من بعدي من مصر والهند يا خير خلق الله يا صادق الوعد جاءوك من بعدي ماليزيا والهند يا خير خلق الله. الله 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 Habibi Rasulullah. Berjarak gigi hadapan cahaya kelihatan, segala pertuturan adalah wahyu Tuhan. Lebar bibirnya menandakan pemurah, membaca Al-Quran dengan penuh fasahah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. ما الجعفر ناداك يا ربنا رحماك بدينه يلقاك في خير حزب الله واختم لنا بالدين في ساعة اليقين نفوز يوم الدين نلقى رسول الله. الله 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 Allah Habibi Baginda memilih hidup dalam berzuhud, sekalipun ma'sum sangat banyak bersujud, menipis isi tumit lamanya bertahajud, banyak mendaki bukit sangat sayangkan Uhud. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Putih bercampur merah,
kulitnya mu'jizah, jelas kelihatan tika malu dan marah, lembutnya seperti kelopak ros yang merah. Di seawal pagi embunan masih basah, segala yang baik dimula dengan kanan. Tak suka membazir minuman dan makanan, capalnya yang berkah pernah menjadi teman. Di saat baginda bertemu dengan Tuhan, digeruni musuh jika bersemuka. Tidak sukakan angkuh berjiwa mulia, tanda kenabian di belakang badan. Sedikit tawanya membanyakkan tangisan. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Siapa menyakiti puteri kesayangan, umpama sakiti Nabi akhir zaman. Suka bergurau senda sayang Husain dan Hasan. Bagindalah Nabi yang disayangi Tuhan. Fuqara masakin diberikan bantuan. Batu di perutnya menjadi ikatan. Takkan kekenyangan kecuali berjamaah. Jatuhan makanan dikutip karena berkah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Rindu kami kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu
kita dengar Syekh baca Fatihah, minta ijazah pada dia, kita dengar dia baca, kita ikut ijazah surah Fatihah yang beliau terima daripada guru beliau sampai kepada Nabi SAW. Fatafadhal. أولا عندما نقرأ أي شيء من القرآن لابد من الاستعاذة. استعاذة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أي صيغة، لكن المقدمة المعروفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dia kata baca Quran mula dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu lafaz yang paling terkenal yang disunatkan kita baca sebelum baca Quran. البسملة من الفاتحة آية عند الشافعية، وإذا كنت أنت شافعي إذا أردت تصلي في الصلاة تقول الله أكبر لا بد تأتي بالبسملة جهرا، لا تقلد بلاد البترول، إنما تعالى واقرأ البسملة جهرا، تقول بسم الله الرحمن الرحيم لأنها آية من الفاتحة عند الشافعية. Menurut mazhab Syafi'i, bismillah adalah satu ayat daripada Fatihah. Maka kalau kita sembahyang yang baca kuat, maka kita disunatkan membaca kuat bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuan-tuan ikut. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن نحن سناء ما تكون الرحمن، لا الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالكي الكاف مكسورة، ما تقولش مالك يوم الدين كالعوام، هذا لحن جلي يعني يأثم الذي يقرأ بذلك. مالكي الكاف مكسورة. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. لا أسمع ناس تقول مالك يوم الدين يسكن الكاف، هذا خطأ. Dia kata jangan baca kaf dengan sukun, jangan baca malik yaumiddin, baca maliki, kaf dengan kasrah. Faham? Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. إياك الياء مشددة، وإياك بعدها أيضا الياء مشددة. Ya musyaddadah, ya yang ada syaddah tu iyyak tu kena tekan sikit, jangan baca iya tanpa syaddah. Kedua-dua perkataan ni. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الطاء ما تقول الطاء، اهدنا الصراط لا، الطاء المستقيم نهمس السين، المستقيم مش المستقيم، لا المستقيم. بعد كده التاء بعدها مرققة، تاء المستقيم، القاف مكسورة بعدها ياء ينعدم التفخيم، مش قيم، لا المستقيم. Sin dia suruh bagi bunyi ta tu nipis ta, mustaqim, ta tebal. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعى تجهر العين أنعمت، لا أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. الضاد في الضالين، اللغة العربية اسمها لغة الضاد،
وأصعب حرف، واللغة العربية أصعب اللغات في النطق. إذن حرف الضاد أصعب حرف في النطق، هو صعب لكنه ليس مستحيل. يأتي مع التمرين والمشافهة، لما تسمع الشيخ وتقرأ أمام الشيخ يصلح تتعلم، فليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. الإمام ابن الجزري يتكلم عن التجويد عموما. إذن في الضاد ننظر، بعض الناس يقول ولا الضالين، هذا خطأ. في بلاد الخليج في العرب يقول ولا الضالين، هذا خطأ. ولا الضالين، هنا في المدينة يقول دال مفخمة، هذا خطأ. ولا الضالين طاء مفخمة، هذا أيضا خطأ. الضاد والضاد باستطالة ومخرج ميز. إذن من حافة اللسان مع الأضراس من أيسر أو يمناها، هذا سهل وهذا سهل، لكن من الأيسر أسهل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من الأيسر والأيمن، لكن لابد نسمع صوت الضاد. Dia kata dad ni huruf yang paling payah sekali nak disebut dalam bahasa Arab. Bila kita sebut huruf dad, jangan jadikan za, jangan jadikan dal. Dan dad itu dia kata boleh lidah kita pi sebelah kiri atau sebelah kanan, kedua-duanya mudah, tapi yang lebih mudah lidah kita pi sebelah kiri. Lidah kita tu kena geraham gusi sebelah kiri sebab tu menyebut huruf dad. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا اللام رقيقة مش ولا الضالة، لا ولا، بعد كده تخش الضاد تفخم lam dia kata nipih, jangan baca tebal, jangan baca wala wala ولا ولض، تخرج اللام رقيقة إلى الضاد مفخمة. ولض lam nipih, dad tebal, wala bukan walab. فهم يعني ما شاء الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أجزتكم بسورة الفاتحة عن مشايخي بسندهم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرط إذا سئلت عن شيء لا تعلمه قل لا أدري، قولوا قبلنا الإجازة بشرطها. Kata qabilna al-ijazah bisyartiha. Dia kata saya bagi ijazah surah Fatihah seperti mana saya terima daripada guru-guru saya sampai kepada Nabi SAW, dengan syarat kalau orang tanya sesuatu soalan, kalau kita tak tahu, habang tak tahu, jangan mohong. Itu dia kata kita terima ijazah dengan kita syarat nak bercakap benar, kalau kita tak tahu, kita habang tak tahu. Jadi selesailah program kita. Nakhtum berdoa. Kita minta Syekh baca doa sebagai penutup, dan terima kasih kepada Ustaz Nizam, Ustaz Zakaria dan Pak Cik kita semua yang sama-sama hadir untuk mengiringi Syekh pada tengah hari ini. Dan sebelum Syekh baca doa, saya difahamkan malam ni Syekh akan menyampaikan qasidah juga bersama Ustaz Nizam di Kulim, di Ma'had Tahfiz Ibn Sina. Lepas maghrib insya-Allah. Lepas maghrib di Masjid Batu Sembilan mana? Kota Sang Semut. Oh, di sini. Okey, malam ni yang terdekat. Sebab pukul 7 petang mula sampai 8.30 sampai Insya di Masjid Batu Sembilan Kota Sang Semut. Mula pukul sebelum maghrib dan berakhir sebelum Insya. Jadi tuan-tuan yang berasa ingin nak sambung qasidah bersama dengan Syekh, program sama Syekh, boleh hadir malam ni di Masjid Batu Sembilan Kota Sang Semut. Lepas Insya di Kulim, di Tahfiz Ibn Sina. Dan kita tutup program kita pada pagi ini dengan doa. Sebelum itu qabla an nakhtim hadha al-majlis bid-du'a min fadilati Syekh,
أشكر الشيخ والوفد المرافق له مرة أخرى شكرا جزيلا، وجزاكم الله خيرا كثيرا على هذه الزيارة، ونرجو أن تكون هذه الزيارة تأتي بالرحمة والبركة الكثيرة من الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الخير والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. فيتفضل بدعاء الختم في هذا المجلس. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله بكرة وأصيلا. وردنا يا مولانا والسامعين والحاضرين إليك ردا جميلا. آمين. لا تجعل الشيطان على عقولنا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا بعد الوفاة سبيلا. اللهم اجعلنا يا مولانا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى، وأظلنا يوم القيامة تحت ظل من كملته خلقا وخلقا يا رب العالمين. اللهم يا عظيم العظماء يا باسط الأرض ويا رافع السماء، اجعلنا من صالح أمته صلى الله عليه وسلم. آمين. المؤمنين العاملين بكتابك وسنته، ولا تخالف بنا اللهم عن طريقته ولا عن شريعته ولا عما جاءنا به، يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا معصوما. آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما. لا تدع اللهم فينا ولا حوالينا ولا ممن يسمعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا رب العالمين. آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا. آمين. وللزارعين الخير فينا ومن يلوذ بنا. اللهم اشف منا المرضى واجعلنا كما ترضى، ونجح الطلاب وألهمهم الحكمة والصواب. آمين. زيادة في شرف النبي وآل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين والأولياء والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله له منا ثواب. الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة. اللهم اجعل هذا المكان عامر بأهله وبالطلاب وبطلبة العلم يا رب العالمين، واجعله منارة للإسلام والمسلمين، وتقبل في أعمالنا فيه يا رب العالمين وأعمال المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وانفعنا بما علمتنا يا نافع، وانفعنا بما علمتنا يا نافع، وانفع بنا عبادك المؤمنين بما علمتنا يا نافع يا نافع يا نافع، بسر ثواب الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jadi oleh kerana Syekh ada program lain lagi, jadi dia minta izin tak payah bersalaman lah, dia kata. Dia masuk minum air sikit, kemudian dia ada program lain dengan jemaah. Jadi setakat ini program kita. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.